Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita masuk kepada bab 3, tingkatan 5, tajuknya insurance. Insurance. Kita tengok soalan nombor 1. Puan Nicole memandu kereta ke tempat kerjanya. Pada suatu hari, Puan Nicole mengalami kemalangan dan kakinya patah. Beliau telah dimasukkan ke dalam ward selama 14 hari untuk mendapat rawatan. Soalan dia, nyatakan 3 jenis insurans yang boleh memberi perlindungan kepada Puan Nicole. Okay, jadi kita bagilah 3 jenis perlindungan. Seperti 3 markah, kamu kena bagilah 3 jenis perlindungan. Pertama ialah insurans perubatan dan kesihatan. Kedua, sebab dia mengalami kemalangan, insurans kemalangan diri. Dan yang ketiga, insurans motor sebab dia melibatkan kenderaan. Okay, jadi 3 inilah. Soalan yang kedua. Kos perubatan Jonas yang dilindungi polisi insurannya berjumlah 17,500. Dia ingin membuat pempasan daripada polisi insurans perubatan utamanya yang mempunyai peruntukan deductible sebanyak RM600 dan penyertaan peratus co-insurance 75/25. Hitung kos insurans yang ditanggung oleh Jonas. Okey. Sebelum tu kamu kena tahu apa itu deductible. Deductible tu apa? Deductible ni ialah sejumlah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi sebelum layak membuat tuntutan daripada syarikat insurans. Maksudnya jumlah yang kerugian lah yang perlu ditanggung oleh pemegang polisi. Okay, co-insurans pula. Apa itu co-insurans? Co-insurans ialah perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Boleh kita tengok di sini dia bagi 75/25. Contoh kan? Co-insurans dia bagi 75/25. Maksud dia yang 75 ini ditanggung oleh syarikat insurans. Syarikat insurans yang tanggung. Dan 25 ini ditanggung oleh pemegang polisi. Okay, itu maksud dia co-insurans. Balik kepada soalan. Soalan dia minta hitung kos insurans yang ditanggung oleh Jonas. Jadi sebelum kita kira kos insurans tu, kita kira dulu kos perubatan selepas tolak dengan deductible. Okey, sama dengan RM. Kos perubatan dia 17,500 tolak dengan deductible RM600. Okey. Kamu akan dapat RM16,900. Ini ialah kos perubatan setelah ditolak dengan deductible. Okey, jadi kos insurans yang ditanggung oleh Jonas. Kos insurans yang ditanggung oleh Jonas sama dengan Jonas tu ialah pemegang polisi kan. Jadi dia tanggung 25% lah. 25% daripada kos perubatan setelah tolak dengan deductible. Lepas tu tambah dengan deductible. Okey. Itu rumus dia ya. Jadi kamu kira kamu akan dapat RM4,825 kos insurans yang ditanggung oleh Jonas. Okay, soalan seterusnya. Soalan yang ketiga. Encik Khairi menetap di Sabah dan memiliki sebuah kereta berjenama Peugeot Traveller. Maklumat kereta adalah seperti berikut. Okay, dia bagi jumlah yang diinsurankan 169,850 dengan kapasiti enjin 1997cc, NCD 55%. Apa itu NCD? NCD ialah kalau dalam English no claim discount ataupun dalam bahasa Melayu ialah klausa diskaun tanpa tuntutan. Kamu boleh cek dalam buku teks kamu. Okey, untuk buat
soalan ini, kamu boleh rujuk buku teks tingkatan 5, muka surat 82 hingga 84. Dia akan tunjuk satu-satu langkah di sana ya. Jadi macam mana kita nak hitung premium tahunan kenderaan tersebut untuk polisi komprehensif. Kalau dalam buku teks dia buat dalam bentuk jadual. Okey. Yang pertama kamu kena cari RM 1000 yang pertama. Berapa ringgit dia kena bayar? Okey, dia sudah bagi kat sini. Kadar tarikh motor. Dia ada jadual ya. Jadual kadar tarikh motor tu boleh rujuk dalam buku teks. Tapi dia ada bagi ini, kita ambil teruslah ini. Jadi 2, 4, 3, 90 sen. RM 243 90 sen. Itu ialah untuk RM 1000 yang pertama. Okey, yang kedua. Yang kedua kamu kena cari kira baki dia. Okey, untuk kalau di Sabah dia kena tambah dengan RM20.30 untuk baki seterusnya. Kena darab. Kalau di Semenanjung dengan darab dengan RM26. Kalau Sabah darab dengan RM20.30. Jadi RM RM20.30 kena darab dengan baki, balance. Tadi 1000 yang pertama kan, balance macam mana nak kira balance dia? Kira balance dia ialah jumlah yang diinsurankan RM 169,850 tolak dengan 1000 sebab dah bayar 1000 kat sini, bahagi dengan 1000 sebab dia kata RM20.30 ni untuk 1000 lah, untuk setiap 1000 baki dia. Jadi kamu akan dapat RM RM3,427.655. Okey, dapat itu. Yang D. Okey, langkah yang ketiga kamu kena cari premium asas. Macam mana nak cari premium asas? Sama dengan A tambah B. Yang atas ni. A tambah B. 243 90 sen tambah dengan RM 3427.655. So dapat RM 3671.555. Okey. Yang ini C. Okey. Ini dia mesti ikut urutan lah, kira dia baru dapat jawapan. Kalau tidak tak dapat jawapan ni. Lepas tu D NCD. NCD dia bagi berapa? Dia bagi 55%. 5%. Okey. Jadi maksudnya 0.55 darab dengan premium asas. Berapa premium asas dia bagi tadi? Kita dapat 3671.555. So kamu akan dapat RM 2019.355. Last sekali kita dapat cari premium kasar, di mana premium kasar ialah sama dengan C tolak D. Okay, C tolak D. C berapa kita dapat tadi? C ialah RM 3671.555 tolak dengan D. So kita dapatlah premium kasar dia RM 1652.20 sen. Okay, ini cara nak kira premium. Cara kira premium tahunan kenderaan untuk polisi komprehensif. Okay, ini kamu boleh rujuk dalam buku teks ya, macam mana cara kira dia. Okay, dah siap. Kita lihat bahagian B, soalan nombor 1. Jadual kadar premium tahun bagi setiap RM1000 nilai muka insurans sementara boleh baharu tahunan yang ditawarkan oleh syarikat insurans ABC adalah seperti berikut. Okay, dia ialah kos insurans tahunan bagi setiap RM1000 nilai muka. Okay. Jadi dia ada untuk bukan perokok dengan umur. Lelaki, perempuan. So, tengok ya. 1A. Soalan dia. Mengapakah kadar premium semakin tinggi apabila umur semakin meningkat? Okay, apabila umur semakin meningkat,
kadar premium itu pun meningkat dengan peningkatan umur kerana jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan penambahan umur. Jangan tulislah nanti ya. Ini kerana, saya ulang, jangka hayat setiap orang semakin pendek dengan penambahan umur. Itulah sebabnya bila umur semakin meningkat, kadar premium semakin tinggi. Okey, satu lagi, mengapakah kadar premium semakin tinggi bagi seorang perokok? Perokok pun tinggi kadar premium dia. Kenapa? Kebarangkalian seorang perokok terdedah kepada risiko penyakit lebih tinggi berbanding dengan seseorang yang mengamalkan gaya hidup yang sihat. Sebab itulah dia punya kadar premium dia semakin tinggi. Soalan B. Encik Wong berumur 43 tahun. Seorang yang sihat dan tidak merokok. Dia seorang sihat bukan perokok. Encik Wong dia adalah seorang lelaki. Kan? Dan umur dia 43 tahun. Jadi dia punya kos insurans dia adalah 3.35. Okay. Dia ingin membeli satu plan insurans untuk dirinya. Okay. Soalan dia. Dengan menggunakan jadual di atas, anggarkan premium tahunan yang Encik Wong perlu bayar untuk nilai muka sebanyak RM350,000. Jadi, untuk RM350,000, jadi premium tahunan Encik Wong sama dengan 3 RM nilai muka lah. Nilai muka RM 350,000. Nilai muka bahagi dengan 1000. RM 1000. 1000 tengok kat sini. Untuk setiap nilai muka. Lepas tu darab dengan RM RM3.35. Ini cara kira dia. So kita akan dapat, bila kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat RM RM1,172.50. Okey. Soalan yang kedua, Roman. Syarikat insurans ABC menawarkan polisi penyakit kritikal dengan perlindungan sebanyak 40% nilai muka asas. Diberi kadar premium bagi setiap RM 1000 ialah RM3.86. Mengikut umur dan status kesihatan Encik Wong. Hitung premium tahunan yang baharu bagi Encik Wong jika dia ingin menambah polisi penyakit kritikal. Jadi, kita cari dulu dia punya jumlah perlindungan untuk penyakit kritikal 40%. Darab dengan nilai muka dia tadi ialah berapa ribu? RM 350,000. Okey, darab dengan nilai muka dia. So, kita akan dapat RM 140,000. Jadi, premium tahunan untuk penyakit kritikal sama juga cara kira dia dengan penyakit tadi tu yang premium tadi satu lagi tu kan. Okay, untuk penyakit kritikal sama juga cara kira dia. RM berapa ribu tadi? RM 140,000 untuk penyakit kritikal per 1000. Kenapa dia setiap nilai muka RM1,000 darab dengan RM 3.86 ini ya. Okey, dalam soalan. Jadi kamu akan dapat RM RM540.40 untuk premium tahunan penyakit kritikal. Jadi maksudnya dia ingin menambah jadi premium tahunan baru Encik Wong ialah RM 117.50 yang tadi tambah dengan RM RM540.40. Okey. Jadi dia akan dapat sama dengan RM RM1,712.90. Kamu tambahlah
Ini yang premium asas tadi, yang ini ialah penyakit kritikal. So inilah premium baru untuk Encik Wong. Soalan yang kedua. Encik G ingin membeli insurans kebakaran untuk rumah dia. Syarikat insurans menetapkan bahawa nilai boleh insurans rumah tersebut ialah RM1.55 juta. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya mempunyai peruntukan koinsurans 75% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible RM4,000. Jadi hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik G bagi rumahnya itu. Macam mana nak cari jumlah insurans yang harus dibeli? Dia ada rumus dia. Rumus dia ialah peratusan koinsurans kamu darab dengan nilai boleh insurans harta. Nilai boleh insurans harta sama dengan peratusan koinsurans dia bagi tadi 75%. Jadi 75% darab dengan nilai boleh insurans. Nilai boleh insurans dia bagi RM1.55 juta. RM1.550000. 1.550.000. Kamu darabkan sahaja ini dengan 1 juta. Ataupun darab dengan 10 kuasa 6 pun boleh. Dapatlah ini. Jadi kita akan dapat sama dengan RM 1.162.500. Itu ialah jumlah insurans yang harus dibeli oleh Mr. G. Soalan B. Rumah Encik G telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak 45,500. 45,500. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima oleh Encik G jika dia menginsuraskan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibelinya. Ini pun ada rumus juga. Kamu boleh rujuk buku teks. Buku teks tingkatan 5 muka surat 87. Kita cari dulu nombor 1. Pada jumlah insurans yang harus dibelinya, maksudnya bayaran pampasan sama dengan jumlah kerugian tolak dengan deductible. Ini kalau dia nak kira bayaran pampasan sama dengan jumlah insurans yang dia beli. Jadi inilah rumus dia. Jumlah kerugian tolak dengan deductible. Kerugian dia tadi RM45,500. Kamu tolak dengan deductible. Berapa deductible dia tadi? RM4,000. Deductible tengok dari mana? Daripada soalan ya. Ambil daripada soalan. So kamu akan dapat RM41,500. Kita untuk soalan nombor 1 lah. Nombor 2 pula. Bayaran pampasan dengan jumlah 950,000. Seterusnya hitung nilai penalti koinsurans. Jadi untuk yang kedua, dia punya bayaran pampasan. Kamu kena tengoklah RM950,000 ini sama ada dia nilai insurans dia lebih kecil ataupun dia lebih besar daripada jumlah insurans yang harus dibeli. Tadi kita dah kira jumlah insurans yang harus dibeli ialah RM1,162,500. Jadi yang dia guna ialah RM150,000. So dia kurang daripada nilai insurans yang harus dibeli. Jadi bila kurang, maksudnya kita gunakan rumus jumlah insurans. Rumus dia ya. Jumlah insurans yang telah dibeli
Ini dalam buku teks bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Okey, ni darab dengan jumlah kerugian tolak dengan deductible. Okey, tadi kita dah kira jumlah insurans yang telah dibeli dia sudah bagi, iaitu RM 950,000 bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli yang kita kira tadi, RM 1162,500 darab dengan jumlah kerugian. Berapa kerugian? Kerugian adalah 45,500 tolak dengan deductible RM 4,000. Okey, so bayaran pampasan dia sama dengan kamu akan dapat RM 33,182.80 sen. Okey, itu untuk soalan yang kedua. Okey, sebenarnya lepas kira bayaran pampasan, dia suruh kira hitung nilai penalti co-insurance. Jadi macam mana nak kira penalti co-insurance? Pun ada rumus dia. Sama dengan jumlah kerugian tolak dengan bayaran pampasan. Okey, jumlah kerugian tolak dengan bayaran pampasan. Berapa dia rugi? RM 45,500 tolak dengan bayaran pampasan RM33,182.80. So kamu tolak, kamu akan dapat RM 12,317.20 sen. Itu ialah bayaran penalti co-insurance. Tengok soalan C. Rumah Encik J telah mengalami kerugian menyeluruh dan dia telah menginsyurkan rumahnya dengan jumlah RM 850,000. Hitung bayaran pampasan yang diterimanya. Kalaulah rumahnya tu mengalami kerugian menyeluruh, dia punya rumus ialah bayaran pampasan. Ini untuk yang rugi menyeluruh. Untuk yang rugi menyeluruh, jadi bayaran pampasan dia sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli. Telah dibeli tadi, yang kita kira mula-mula tadi. Yang dibeli telah, yang telah dibeli itu iaitu RM850,000 tu. Tolak dengan deductible. Okey. Dia sudah beli RM850,000. Tolak dengan deductible RM 4,000. So kita akan dapat RM 846,000 Okey, so bayaran pampasan kalau dia rugi menyeluruh. Just tolak dengan deductible. Okey, soalan seterusnya. Encik Sapawi menetap di Semenanjung, Malaysia dan memiliki sebuah kereta jenama Proton X70. Dia ingin membeli satu polisi insurans motor dan berikut ialah maklumat kenderaan yang ingin diinsurankannya. Okey, dia beli jumlah yang diinsurans RM122,800. Kapasiti enjin 179cc dan NCD 30% dan dia akan bagi tarif. Ini namanya tarif. Ini ialah jadual pekajaran premium di bawah tarif motor bagi polisi motor yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Okey. Jadi tengoklah apa yang dia nak hitung premium kasar bagi sesuai untuk polisi komprehensif, polisi pihak ketiga dan polisi pihak ketiga kebakaran kecurian dan polisi pihak. Ini pun boleh rujuk dalam buku teks ya. Buku teks muka surat 82 hingga 84. Jadi kita kira dulu untuk polisi komprehensif. Polisi komprehensif. Okay, jalan dia samalah macam tadi. Mula-mula kena ada, kalau buat jadual pun boleh, cikgu nak buat jadual pula. RM 1,000 yang pertama. Yang ini boleh rujuk tarif. 1799C
Okey, tunjuk tarif ni. Kita ambil yang lebih daripada 1799, kita ambil 2200. So dia punya polisi komprehensif bagi Semenanjung Malaysia 339 10 sen. Okey, lepas tu sama juga macam tadi yang kita dah buat tadi. Soalan beberapa tadi. Okey, B kita cari dia punya, sebab dia Semenanjung Malaysia, jadi dia RM RM26. Okey, dah harap dengan bakilah balance. Tadi 122,800 kita punya nilai yang di insurans, tolak dengan 1000, bahagi dengan 1000. Okey, ini dia punya baki. Jadi baki dia ialah RM RM3,166.80. Kamu kira guna kalkulator. Okey, lepas tu C pula. C ialah premium asas. Premium asas di mana sama dengan A tambah B. Okey. A tambah B kita akan dapat RM RM3,505.90. Okey, yang seterusnya di NCD. Berapa NCD? NCD dia ialah 30%. 30% NCD. Maksudnya 0.30 darab dengan premium asas. Okey. Asas tu di sini lah. Darab premium asas kita akan dapat RM RM1,051.77. Last ialah premium kasar. Kasar sama dengan C tolak D. C tolak D kamu akan dapat RM RM2,454.13. Ini untuk polisi komprehensif. Pergi pula yang B. B ialah polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Okey. Untuk ini sama juga. Kita buat jadual senang. A premium asas. Okey, premium asas untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian ini kamu boleh rujuk di buku teks muka surat 82. Premium asas dia ialah 75% daripada premium asas polisi komprehensif. Maksudnya 75% daripada premium asas polisi komprehensif yang kita kira tadi tu 3505 90 sen. Nah ini okey. 5% darab dengan 3505 90 sen, kita akan dapat RM RM6,629.43. Okey, A. Kita untuk A. B. B LNCD. NCD 30%. Maksudnya darab dengan premium asas lah. Darab dengan A. Darab dengan premium asas kita akan dapat RM RM788.83. Darab dengan ini ya, premium asas. Okay, so kalau untuk dia simple saja. Kita ada C, premium kasar sama dengan A tolak dengan B. A tolak B, kamu dapat RM RM1,840.60. Ini ialah untuk polisi pihak ketiga kebakaran dan kerugian. Sorry, bukan kerugian, kecurian. Okay, seterusnya C ialah polisi pihak ketiga. Okay. Langkah satu memang kita akan cari dulu premium asas. Premium asas untuk polisi pihak ketiga ni, kamu boleh rujuk jadual. Jadual apa? Jadual tarif sini. Dia dah bagi tu. Pihak ketiga ni, polisi pihak ketiga 151.20 sen. RM 151.20 sen. Okay, B NCD
30% darab dengan premium asas. Kamu akan dapat RM45.36. NCD mesti darab dengan premium asas ya. Okay, lepas tu C, kita dapatlah premium kasar dia. A tolak B. Premium kasar A tolak B, maksudnya kita dapat RM105.84. Ini ialah untuk C, polisi pihak ketiga. Okey, C. Bahagian C, soalan 1. Pada suatu hari, Natasha, okey ni bukan Natasha cerita TV tu. Natasha membawa kereta ke kedai runcit untuk membeli dengan keperluan harian. Dalam perjalanan pulang, keretanya hilang kawalan dan telah melanggar sebuah kereta lain. Dalam kemalangan ini, dia didapati bersalah. Akibat kemalangan ini, kedua-dua buah kereta mengalami kerosakan teruk dan pemandu kereta yang dilanggar Natasha mengalami kecederaan di kepalanya. Natasha ingin membuat tuntutan kerosakan bagi kedua-dua buah kereta serta kos rawatan kecederaan pemandu tersebut. Okey, berdasarkan senario di atas, nyatakan tuntutan yang boleh dibuat oleh Natasha kepada syarikat insuransnya jika dia menginsurансkan keretanya di bawah polisi pihak ketiga. Okey, jadi apa yang dia boleh, tuntutan apa yang dia boleh buat ialah pertama, kos rawatan kecederaan. Kos rawatan kecederaan. Kita tengok markah dia. Markah dia 2 markah. Kos rawatan kecederaan. Okey, lagi kerugian dan kerosakan kereta yang dialami oleh pihak ketiga sahaja. Okay, jadi sebab dia yang bersalah kan, jadi dia boleh, ini sajalah yang dia boleh tuntut. Okay. Okay, Natasha mempunyai polisi insurans perubatan dengan deductible sebanyak RM45,000 setahun dengan had tahunan bernilai RM450,000. Pada tahun pertama, dalam tempoh insurans, Natasha telah dimasukkan ke hospital untuk pembedahan hempedu dan dikenakan kos rawatan sebanyak RM15,500. Pada tahun berikutnya, Natasha perlu melakukan pembedahan otak dan dikenakan kos rawatan sebanyak RM350,000. So, dia punya soalan ialah, berapakah amount yang ditanggung oleh Natasha pada tahun pertama dan tahun kedua dalam tempoh insurannya? Okey, pada tahun pertama, kita tahu kos rawatan dia ialah RM15,500. Okey, memandangkan RM15,500 ini kurang daripada deductible. Okey, sebab dia kurang daripada deductible, maka jumlah yang perlu ditanggung oleh Natasha ialah RM15,500. Dia yang akan tanggung kos rawatan itu sebab kurang daripada deductible. Untuk tahun yang kedua, kos rawatan ialah RM350,000. Ini lebih daripada deductible. So, bila lebih daripada deductible, jumlah yang perlu ditanggung oleh Natasha ialah sama dengan RM45,000. Iaitu deductible tu. Dia kena tanggung yang deductible tu lah. Sebab kos rawatan dia lebih daripada deductible. So, deductible dia ialah RM45,000. So, itu yang dia kena tanggung. Kedua, berapakah amount yang dibayar oleh syarikat insurans untuk Natasha pada tahun pertama dan pada tahun kedua? Okay, pada tahun pertama,
pada tahun pertama, jumlah bayaran yang perlu dibayar ialah kosong lah. Sebab dia kurang daripada deductible dan bayaran itu ditanggung sepenuhnya oleh Natasha. Okay. Pada tahun kedua, kos rawatan dia ialah RM350,000. So, jadi amount yang ditanggung oleh syarikat sama dengan RM350,000 tolak dengan deductible. Sebab deductible ni dibayar oleh Natasha. So, syarikat insurans dia kena bayar RM350,000. Okay. Natasha membeli sebuah rumah baru dan dia ingin membeli insurans kebakaran rumahnya. Syarikat insurans menetapkan bahawa nilai boleh insurans rumah itu ialah RM600,000. Jadi, polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya mempunyai peruntukan kod insurans untuk menginsurankan 75% daripada nilai boleh insurans, hartanya dan deductible sebanyak RM2,500. Jadi, soalan dia ialah hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Natasha bagi rumahnya itu. Jadi sama macam yang kita dah buat tadi. Macam mana nak cari jumlah insurans yang harus dibeli. Okey. Sama dengan peratus keinsurans darab dengan nilai boleh insurans rumah tu, iaitu RM600,000. Jadi RM450,000 itu ialah jumlah insurans yang harus dibeli oleh Natasha. Nombor 2, rumah Natasha telah mengalami kebakaran dan jumlah kerugiannya adalah sebanyak RM250,000. Hitung jumlah insurans yang telah dibeli oleh Natasha jika dia telah menerima bayaran pempasan sebanyak, ni dia dah terima bayaran pempasan. Maksudnya dia nak tahu berapakah jumlah insurans yang telah dibeli oleh Natasha. Ini ada dia punya rumus kan tadi. Kita ulang balik lah. Bayaran pempasan sama dengan jumlah insurans yang telah dibeli bahagi dengan jumlah insurans yang harus dibeli darab jumlah kerugian tolak dengan deductible. Okey, ini dia punya rumus. So, sekarang apa yang dia nak cari? Dia nak cari jumlah insurans yang telah diberi jika bayaran pempasan dia RM205,000 dan juga RM150,000. So, kita carilah dua-dua ni. Kita cari dulu A. RM205,000. Okay, itu dulu. Katakanlah yang jumlah insurans yang telah dibeli itu sama dengan X. Okay, katakan sama dengan X. Jadi, ini 200. Itulah X per RM60,000. RM450,000 iaitu jumlah insurans yang harus dibeli darab dengan jumlah kerugian. Tadi dia rugi ialah 250,000 tolak dengan deductible. Deductible ialah deductible dibagi RM2,500 sama dengan RM205,000. Okey. Jadi selesaikanlah gunakan persamaan linear. Okey, kita akan dapat RM250,000 per RM450,000 X
sama dengan RM 205.000. Ini pindah, tolak jadi tambah. RM 2.500. Kan dapat macam tu. Lepas tu ini kita akan dapat X sama dengan, ini dah tambah dapat RM 207.500 bahagi dengan ini. Okey, sebab dia darab, dia pindah dia jadi bahagi. RM 250,000. Ataupun kamu nak bahagi terus pun boleh, tidak masalah. Okey, so dapatlah X sama dengan RM 373.500 ringgit. Okey, sama juga untuk B. B tadi ialah 150,000. Okey, B ialah 150,000. Okey. 150,000 tu sebagai X, nilai dia sebagai X. RM 450,000 darab dengan RM 250,000, tolak deductible, sama dengan RM 150,000. Jadi kita selesaikanlah macam tadi. Dapat X sama dengan RM 150,000 tambah dengan RM 2.500 bahagi dengan RM 250,000 bahagi RM 450,000. Pindah saja macam tadi kan. So dapatlah X sama dengan RM 274.500. Okey, dah siap.